السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-bait wa Abu Jahl wa ashabun lahu julus wa qad nuhirat jazurun bil amsi, faqala Abu Jahl ayyukum yaqumu ila as-salat jazurin bani fulan fayakhudhuhu fayada'uhu fi katifay Muhammadin idza sajad, fanba'atha ashqa al-qawm فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا، ثم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى قليب بدر، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hijrah berlaku lebih kurang 1425 tahun dulu. Dan sewaktu hijrah, Nabi SAW berumur 53 tahun. Kalau kita campur tahun hijrah dengan umur Nabi SAW semasa hijrah, jumlah dia lebih kurang 1478. Maknanya Nabi SAW, kalau sekiranya Nabi masih hidup, umur Nabi hari ini ialah 1478 tahun.
Walaupun hadis yang kita duk baca tiap-tiap malam ini dah lebih kurang 1400 tahun dulu dah, tapi apa yang Nabi SAW sebut masih sesuai sampai hari ini. Dan kemarin adalah hari lahir Nabi SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ada baiknya sempena dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita tengok balik hadis yang menceritakan kepada kita tentang susah payah Nabi nak bawa Islam mai dekat kita, sehingga kita jadi orang Islam pada hari ini. Bukan senang Islam nak mai kat kita. Islam ni mai dekat kita setelah Nabi SAW melalui bermacam-macam ujian. Di antaranya hadis yang kita baca tadi, riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, ketika Nabi SAW sedang sembahyang di sisi Kaabah, wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julus. Abu Jahal dan juga kawan-kawan dia duduk-duduk ke tepi-tepi itu, duk tengok Nabi SAW sembahyang. Wa qad nuhirat jazurun bil amsi. Kata Ibnu Mas'ud, kebetulan tak jauh dengan tempat Abu Jahal dan kawan-kawan dia duduk ni, tak jauh dengan tempat tu, baru kemarin ada seekor unta disembelih di situ. Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal kata dekat kawan-kawan yang sama-sama duduk dengan dia, sama-sama duduk tengok Nabi semayang ni. Abu Jahal kata, ayyukum yaqumu ila sala jazuri bani fulan fayakhudhuhu fayada'uhu fi katifai Muhammadin iza sajada. Abu Jahal ni sambil duduk dengan kawan-kawan dia, sambil duduk tengok Nabi duduk semayang, dia cabar kawan-kawan dia. Abu Jahal kata, siapa di kalangan hampa ni yang berani menerima cabaran aku? Dia ambil perut unta yang orang sembelih kemarin, yang orang tinggal melungguk, yang dah busuk tu, dia ambil, fayada'uhu fi katifai Muhammadin iza sajada. Bila Muhammad sujud tak lagi, pi lungguk perut unta tu atas belakang dia. Siapa berani buat? Abu Jahal ni jahat. Dia cabar orang yang ada di keliling dia. Aku nak cabar hampa, siapa betul-betul anak jantan, siapa betul-betul berani, dia kata tolong pergi ambil tu perut unta hak orang sembelih kemarin, hak dah mula busuk tu, pergi ambil, tunggu bila Muhammad sujud, lungguk perut unta tu atas belakang dia. Siapa berani buat, siapa berani sambut cabaran aku? Fan ba'atha ashqal qaum, maka bangkit satu kepala masa. Ashqa maksudnya orang paling jahat. Syaqi makna dia jahat. Jangan bubuh nama anak Muhammad Syaqi. Muhammad Syaqi maksud Muhammad jahat. Syauqi tak apa. Syaqi makna dia jahat. Ashqa maksud paling jahat. Fan ba'atha ashqal qaum, maka bangkit satu orang hak paling jahat daripada ada ramai-ramai itu. Fa'akhadahu, dia pergi ambil perut unta ni. Falamma sajada Nabi SAW wada'ahu baina katifaihi. Dia tunggu Nabi sujud aja, dia pergi lungguk perut unta tu atas belakang Nabi. Qala, kata Ibnu Mas'ud, fastadhaku wa ja'ala ba'dhum yamilu ala ba'd. Lepas dia ni ambil perut unta atas belakang Nabi, fastadhaku, pakai gelak ramai-ramai. Pakai gelak ramai-ramai pada muka dia, cakap pandai sangat, duk baca ayat Quran itu ini dan sebagainya, duk tunjuk dia champion, duk tunjuk kata dia ni lagu mana ke, boleh tarik orang suruh dengar cakap dia dan sebagainya, padan muka dia. Lungguk perut unta busuk tu atas belakang dia, padan muka dia, fastadhaku, maka pakai gelak ramai-ramai.
Wa ja'ala ba'dhum yamilu 'ala ba'din. Lepas tu duk lawan tolak hang aku. Dah gelak ni hang tolak aku tolak hang. Seronok tengok Nabi kena lagu tu. Tuan, ini yang kata orang jahat, musuh Islam. Macam ada jadi hari ni lah, surah abang 2-3 hari duk tunjuk benda tu lah. Macam mana seronoknya musuh Islam ni apabila mereka dapat buat tahanan ke orang Islam. Dia pergi tangkap puak-puak Iraq ni, tambat kaki tangan semua, merah kencing atas kepala. Seronok tu, boleh buat lagu tu punya seronok. Puas hati, tak tahu apa benda, dia seronok, dia puas hati, padan muka hampa. Apa lagi yang boleh kita buat? Buat. Surah abang hari ni pula metro tunjuk, londeh. Suruh telanjang habis semua, pakat pi duduk timpa atas aku semua. Askar mereka perempuan duduk belakang mereka, duduk tengok orang-orang Iraq yang ditelanjangkan ni kena timbun, kena tindan-tindan ramai-ramai. Askar perempuan duduk tengok, duduk gelak ke belakang. Ini perbuatan yang sejak zaman Nabi SAW sudah ditunjukkan. Musuh benci ke Islam ni sampai peringkat tu, sampai dia tak tahu nak buat apa, nak padan muka ke orang Islam. Kalau orang Islam hari ni kena, biasa. Sebab Nabi SAW dulu pun kena. Nabi tak ada buat apa kat mereka. Nabi tak ada pergi buat jahat apa dekat keluarga mereka. Nabi tak ada pergi ambil duit mereka buang sekupang pun. Nabi tak ada jatuhkan maruah. Nabi tidak pernah aibkan mereka. Nabi tidak pernah rosakkan rumah tangga mereka. Nabi tak pernah buat apa yang tak elok kepada mereka. Tapi mereka buat kepada Nabi SAW. Maka Ibnu Mas'ud kata, Nabi SAW tengah sujud, bangkit ashqal qaum, hak paling jahat daripada kalangan duk ada ramai-ramai ni, ambil perut unta ni, pergi lungguk atas belakang Nabi SAW, fastadhaku, pakat gelak ramai-ramai. Wa ja'ala ba'dhum yamilu 'ala ba'din. Hang tolak aku tolak hang, pakat duk gelak tengok apa yang kena ke Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, wa ana qa'imun anzur. Aku pada masa tu duduk berdiri, hanya boleh tengok aja. Aku tak boleh buat apa. Dia kata. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ni, dia kata, wa ana qa'imun. Aku duduk ada sang tu, aku duduk berdiri tengok, anzur, hanya boleh tengok aja. Nak tolong Nabi tak boleh. Lau kanat li mana'ah, kalaulah sekiranya aku ni mampu, kalaulah sekiranya aku ni kuat, kalaulah sekiranya aku ni cukup berani, aku akan pergi halang apa yang mereka buat dekat Nabi SAW ni. Farahtuhu an zahri Rasulillah SAW. Kalaulah aku mampu halang mereka, setidak-tidaknya aku boleh pergi ambil perut unta busuk tu buang daripada atas belakang Nabi SAW. Tapi aku tidak mampu, dia kata. Kalau dia langkah pergi, dia kena. Kalau dia pergi halang, dia kena. Kalau dia pergi nasihat mereka, dia kena. Maka dia kata, aku hanya boleh berdiri tengok orang duk buat ke Nabi. Aku tak mampu nak pergi halang mereka daripada buat tak elok ke Nabi SAW. Kata dia, wan Nabi SAW sajid. Nabi terus dalam keadaan sujud. Setelah orang pilungguk atas belakang dia benda busuk ni, Nabi terus sujud. Ma yarfa'u ra'sah. Nabi tidak angkat kepala dia. Hatta talaqa insan. Sehinggalah lalu satu orang lelaki-lelaki. Lalu tengok-tengok orang duk buat ke Nabi macam tu. Fa akhbara Fatimah. Maka dia cepat-cepat lari pergi ke rumah Nabi, bagi tahu dekat Fatimah anak Nabi SAW. Faja'at wa hiya Juwairiyah. Fatimah bila orang main abang dekat dia, wahai Fatimah, orang buat dekat pak hang macam ni. Dia dengar faja'at, terus lari main ke tempat yang orang kata orang buat kat pak dia ni. Wahia Juwairiyah. Sedangkan pada masa itu Fatimah masih budak-budak lagi. Fatarahathu anhu. Dia tak buang masa, terus kutip dengan tangan dia, buang perut unta busuk ada atas belakang Nabi SAW. Summa aqbalat alaihim tashtimuhum. Kemudian habis dia buang tu semua, dia tala pergi dekat Abu Jahal dengan orang-orang ni semua. Dia langgar pergi dekat mereka. Dia marah mereka, dia maki mereka, dia kata macam-macam dekat mereka. Falamma qada Nabi SAW salatah. Bila Nabi SAW habis sembahyang, rafa'a sautah. Nabi terus bangkit duduk,
Nabi angkat suara dia. Summa da'a alaihim. Kemudian Nabi berdoa. Wa kana idza da'a salatan. Wa idza sa'ala salatan. Nabi terus bakit duduk, angkat tangan baca doa. Nabi baca doa tiap-tiap satu doa Nabi ulang 3 kali. Nabi ulang satu doa itu 3 kali. Nabi kata, Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi kata, ya Allah, binasakanlah Quraisy ini. Nabi yang selama ni bangga dia ni keturunan Quraisy, tiba-tiba bila orang Quraisy buat dekat dia macam tu, Nabi terus bangkit doa 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi kata, ya Allah, pelingkup buanglah Quraisy ni. Ya Allah, pelingkup buang Quraisy ni. Ya Allah, pelingkup buang Quraisy ni. Falamma sami'u sautah, Abu Jahal dengan kawan-kawan dia bila dengar Nabi doa macam tu, zahaba anhum ad-dhih, pakat berhenti gelak habis. Bila dengar Nabi doa, ya Allah, binasakan Quraisy, depa dengar pakat berhenti gelak, depa dalam ketakutan. Wa khafu da'watah, masing-masing takut dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung doa dia lagi. Nabi kata, Allahumma alaika bi Abi Jahal bin Hisham. Nabi kata, ya Allah, binasakan Abu Jahal bin Hisham. Tadi dia sebut umum aja, dia kata, ya Allah, binasakan Quraisy. Lepas Nabi SAW doa umum, dia doa khusus pula. Nabi kata, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, binasakan Abu Jahal. Wa Utbah bin Rabi'ah, ya Allah, binasakan Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah, ya Allah, binasakan Syaibah bin Rabi'ah. Depa ni 2 beradik. Wal Walid bin Uqbah, ya Allah, binasakan Al-Walid bin Uqbah. Wa Umayyah bin Khalaf, ya Allah, binasakan Umayyah bin Khalaf. Wa Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ya Allah, binasakanlah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni lah yang ambil perut tabuk atas belakang Nabi. Hak lain tu Abu Jahal, dia yang cabar orang. Hak lain tu yang kata Utbah, yang kata Syaibah, yang kata Al-Walid, yang kata Umayyah, yang ni tukang gelak. Bila Abu Jahal cabar, Uqbah bin Mu'ayyid pergi ambil lungguk atas belakang. Hak lain pakat tolong gelak. Semua ni Nabi sebut nama seorang-seorang. Nabi kata, ya Allah, binasakan Abu Jahal. Ya Allah, binasakan Syaibah. Ya Allah, binasakan Utbah. Ya Allah, Nabi sebut seorang nama mereka. Fawallazi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Ibnu Mas'ud kata, demi Allah, Tuhan yang membangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang sebenar. Dengan nama Allah, Tuhan yang membangkitkan Nabi Muhammad jadi Nabi betul punya. Laqad ra'aitu alladhi samma. Dia kata, sesungguhnya aku dapat lihat semua nama yang Nabi sebut dalam doa dia tu, sar'a yauma badrin. Depa ni semua aku dapat lihat mati bergelempang semasa perang Badar. Summa suhibu ilal qalib. Kemudian bangkai mereka diheret ke dalam lubang Qalibi Badrin yang dikorek semasa perang Badar. Ibnu Mas'ud kata, nama hak Nabi sebut tu, seorang-seorang yang Nabi sebut tu, semua mati dalam keadaan hina di dalam perang Badar. Demi Allah, dia kata, aku dapat tengok nama-nama yang Nabi sebut ni, tak ada kecuali seorang pun, semua mati. Sudahlah mati, bangkai mereka tu diheret, dikambuh dalam lubang di medan Badar itu sendiri. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diminta, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu Nabi yang kita sambut maulid dia, yang kita raikan hari kelahiran dia, yang kita kata dia Nabi kita. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Sahal bin Sa'd, yas'alu an jurhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud.
faqala juriha wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kusirat raba'iyatuh wa hushimat al-baydah ala ra'sih. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالملجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادة ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, orang pernah tanya dia tentang kecederaan yang dialami oleh Nabi semasa perang Uhud. Orang tanya sahabat, nama dia Sahal bin Sa'ad, wahai Sahal, kamu pergi perang dalam perang Uhud sama dengan Nabi. Nabi cedera teruk ke semasa perang Uhud? Orang tanya dia. Faqala, jawab Sahal, dia kata juriha wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muka Nabi luka. Dia kata, dalam perang Uhud muka Nabi luka. Wa kusirat raba'iyatuh, gigi taring Nabi patah. Dalam perang Uhud muka Nabi berdarah, luka, darah merambut, gigi taring Nabi patah. Wa hushimatil baydah ala ra'si, topi yang Nabi pakai pecah dua. Dalam perang Uhud Nabi pakai topi lindung kepala dia, topi itu pecah dua. Fakanat Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taghsilud dam. Bila selesai perang, dia kata Fatimah anak Nabi ikut sama dalam perang. Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah yang membasuh luka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah yang ambil air mai duk basuh luka yang penuh di muka Nabi ni. Wa kana Ali bin Abi Talib yaskubu 'alaiha bil miljan. Manakala Ali bin Abi Talib pula pi cedok ayam dengan perisai tu. Miljan dengan perisai haduk tahan duk tepi itu, guna perisai tu buat cedok ayam duk juruh atas kepala Nabi duk basuh luka. Sayyidina Ali juruh, Fatimah basuh muka Nabi nak bersih daripada luka. Falamma ra'at Fatimah anna al-ma' la yazidu ad-dam illa kathra. Fatimah ni punya duk basuh muka bapak dia, muka Nabi ni, basuh darah keluar, basuh darah keluar, basuh darah keluar. Bukanlah basuh tu boleh menghilangkan darah, sebaliknya semakin banyak darah yang keluar. Akhazat qita'ata hasirin fa'ahraqathu, maka dia ambil daun dan pelepah kurma, dia bakar benda tu. Summa sara ramada, sampai jadi abu. Summa alsaqathu bil jurh, dia ambil ditempel tempat-tempat luka, buat ubat. Kalau kita hari ni ambil daun, upang bagi jadi ni, tempel di tempat tu, buat ubat. Fatimah ni tak tahu nak buat dah. Basuh muka Nabi, terbit darah. Basuh muka Nabi, keluar darah. Basuh muka Nabi, lagi dua banyak darah. Tak tahu dia pun. Tengok-tengok daun kurma. Pergi ambil daun kurma, bakar, katok bagi jadi lumat, ambil tempel, buat ubat. Nak sampai luka Nabi SAW. Fastamsakad dam, maka darah pun berhenti. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada dua hadis ni tuan-tuan, apa yang kita nak bagi tahu ialah, yang pertama sekali, Nabi yang kita duk seronok sambut hari lahir dia ni, dia bukan daripada hari dilahirkan, hari dibangkit jadi Nabi sampai hari wafat, bukanlah melalui hidup yang senang lena. Sebaliknya Nabi SAW ni daripada hari lahir susah dah. Daripada hari lahir susah dah, bapa tak ada. Tak ada nak cerdik, tak ada nak besar elok, mak pula tak ada. Berpindah daripada satu orang kepada satu orang, jaga dia. Nabi SAW ni membesar dalam keadaan serba susah. Bila dipilih dan dibangkitkan, diutuskan sebagai Nabi pun tak senang juga. Jadi Nabi
dicercah, dihina, dibuat macam-macam. Selepas dah jadi Nabi, Nabi SAW kena turun perang. Dan di dalam perang, Nabi bukan melalui menang mudah dalam peperangan. Sebaliknya Nabi SAW dalam siri-siri peperangan, Nabi luka parah. Yang kedua, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada dua hadis ni ialah tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas di dalam nak mempertahankan Islam. Tidak ada jalan pintas. So kalau ada orang kata dia belajar ilmu, yang ilmu tu tak payah luka, tak payah apa, duduk jauh tolak orang boleh jatuh terguling. Kalau betul ilmu tu dibenarkan, pasal apa Allah tak bagi ke Nabi? Tolong jawab soalan ni. Kalau sekiranya ilmu tu ilmu yang diluluskan oleh agama, pasal apa Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kepada Nabi? Nabi itu manusia terbaik dalam dunia ni. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah contoh terbaik. Nabi itu jadi contoh terbaik, maknanya Nabi orang paling baik, maka dia dijadikan contoh terbaik kepada semua manusia. Nabi yang merupakan manusia terbaik, manusia paling baik itu, Allah suruh pergi perang sampai berdarah muka, sampai patah gigi dan sebagainya. Baik cara mana kita ni, sampai kita tak payah nak luka, tak payah nak apa, pakai ilmu tolak saja orang sana boleh jatuh. Dari mana ilmu itu? Bolehkah ilmu kita guna? Kalau sekiranya betul ilmu itu ilmu baik, sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat Nabi kerana dia orang paling baik. Kita ambil yang akibat. Maka tidak ada jalan pintas melainkan dengan cara kita macam mana Nabi SAW juga berjuang, apapun guna kudrat, guna kederat ada. Dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi menang kepada orang yang berjuang itu. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 91. Muka surat 91. Kata dia, maka kerana itulah berkata baginda Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, jikalau seorang laki-laki itu mengambil sekalian barang yang di atas muka bumi ini serta niat dia kerana Allah. Kita masih lagi duk baca bab di bawah tajuk ma jaa fil hammi fid dunya wa hubbiha. Cerita tentang dunia, ambil berat kepada dunia dan juga kasih kepada dunia. Bulan lepas kita dah tengok dah, dia bawa contoh dekat kita, dunia dengan kita ni umpama bomba ulang dengan ulang. Kalau sekiranya dia satu bomba ulang, dia reti macam mana nak mengendalikan ulang tu, dan ulang tu tak patut dia. Tuan-tuan tengok harian Metro hari ni, satu bomba ulang bersanding atas pelamin dengan ulang sekali. Dia bomba ulang, dia nak tunjuk ke orang, kata dia betul-betul bomba ulang. Dua atas pelamin laki bini, ulang dia ada tengah-tengah. Kan? Orang yang jadi bomba ulang ni, dia reti macam mana nak mengendalikan ulang. Ulang yang bisa boleh hilang bisa, ulang yang ganas boleh hilang ganas. Kerana dia pandai tentang cara mengendalikan ulang. Manusia dengan dunia ni macam mana bomba, macam mana kita dengan ulang. Kalau kita tak pandai mengendalikan ulang, maka ulang tu akan binasakan kita. Kalau kita tak pandai mengendalikan dunia, maka dunia ni akan menjahanamkan kita. Malam ni dia sambung benda ni. Dia kata Sayyidina Ali bin Abi Talib kata pasal apa? Pasal inilah dia kata, jikalau seorang laki-laki itu ambil sekalian barang yang ada di atas muka bumi, niat dia kerana Allah, maka dialah orang yang paling zahid namanya. Kita kalau sekiranya atas dunia ni kaya raya, tapi kita kerja susah payah cari duit ringgit kaya raya dengan niat apa? Dengan niat kerana Allah. Dengan duit ni kita boleh tolong orang. Dengan duit ni kita boleh guna untuk jalan kebajikan. Walau banyak mana sekalipun duit yang ada kat kita, kita tak binasa. Bahkan kita dianggap orang yang zahid.
orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan soal duit banyak, duit tak ada menentukan mulia ataupun hina orang. Tapi soal dia ada duit tu, dia guna untuk apa? Dia reti tak reti kendalikan duit yang ada kat dia. Kalau dia reti guna duit yang ada kat dia ke jalan kebenaran, dia orang bagus. Begitu. Dan jikalau ditinggalkannya sekalian yang ada di atas muka bumi ini, tidak diambilnya semua kekayaan yang ada di atas bumi ini, dan tidak dipunyanya, dan tiada niat meninggalkan itu kerana wajah Allah, maka tiada ia bernama orang zahid. Demikian juga satu orang yang miskin papa kedana atas dunia ni, duit ringgit tak ada, apa pun tak ada. Kalau dia tak ada duit tu, dia tak cari duit tu bukan kerana Allah, tapi kerana dia nak tapi tak dapat. Tak ada guna apa dia ni, miskin, sudahlah dunia miskin, akhirat tak ada apa. Kalau di atas dunia ni, dia tak mau pegang duit, dia tak mau jadi orang yang banyak duit kerana dia takut duit ni boleh merosakkan dia, sekurang-kurangnya niat dia baik. Tuan-tuan, kita dah dengar cerita macam mana Abu Zar Al-Ghifari. Dia satu orang yang tak mau duit. Abu Zar Al-Ghifari, dia satu orang yang tak mau duit. Orang bagi kat dia, orang sedekah kat dia, apa pun duit mai kat dia, dia akan pastikan duit tu tak bermalam dengan dia. Sebelum malam, duit tu dia bagi ke orang. Ini Abu Zar Al-Ghifari. Sehingga kan khalifah pernah test dia. Khalifah panggil dia, khalifah bagi anugerah dekat dia. Berapa dinar kan dia dapat? Dia dapat duit tu, sebelum malam tu juga, dia pergi cari orang yang dia rasa susah, duit tu dia bagi habis kat semua orang. Menjelang esok, khalifah hantar orang dia pergi jumpa Abu Zar, tanya ada tak lagi duit bagi semalam. Khalifah kata tersilap bagi, nak balik duit tu. Dia kata Allah, dia kata duit tu semalam aku dapat, semalam juga aku bagi-bagi dekat orang yang aku rasa lebih memerlukan daripada aku. Kalau khalifah nak juga, aku kena pergi cari balik orang-orang yang aku bagi ni. Aku tak janji berapa aku boleh dapat balik. Benda ni disampaikan kepada khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila Muawiyah dengar, Muawiyah kata betul-betul lah Abu Zar ni, dia tak mau duit kerana Allah. Dia tak mau duit kerana Allah. Kita hari ni tak dapat duit bukan kerana kita tak mau duit kerana Allah, kerana kita nak tapi tak dapat. Itu cerita lain. Ni cerita ni, duit mai di depan mata, duit mai dalam tangan, tak mau kerana Allah, dia tak mau. Dan Abu Zar Al-Ghifari mati, kain kapan nak bungkus dia pun tak ada. Sama dengan seorang lagi sahabat Nabi, nama dia Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan biasa dengar nama Mus'ab bin Umair. Anak hartawan di Mekah, anak orang yang kaya raya di Mekah. Oleh kerana dia masuk Islam, dia ikut Nabi Muhammad SAW, dia kena buang daripada keluarga dia. Mak dia, ayah dia tak mau kat dia. Pasal apa? Pasal dia ikut Nabi Muhammad. Dia hijrah dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Bila sampai di Madinah, dia pakai baju pun bertampung. Nabi SAW satu hari tengah duduk di masjid, tengah duduk bercakap kepada sahabat-sahabat yang di masjid. Tiba-tiba Mus'ab masuk. Nabi tengok aja Mus'ab, Nabi menangis. Nabi tengok Mus'ab tu, Nabi tak boleh tahan, Nabi menangis. Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, aku tak boleh tengok ke Mus'ab ni. Dia ni dulu, Nabi kata, masa di Mekah, hampa tahu dia siapa? Anak siapa? Mak pak dia orang macam mana? Dia tinggal semua kebendaan, semua dunia, semua kekayaan tu kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana masuk Islam, kerana ikut kita main hijrah ke Madinah ni. Aku tak boleh ingat Mus'ab ni, betapa mulianya dia ni. Mus'ab bin Umair, tuan-tuan, akhirnya mati, tak ada kain kapan nak tutup dia. Bila tutup kepala dia, kaki nampak. Bila tutup kaki dia, kepala nampak. Nabi SAW kata tutup kepala dia, kaki dia, pergi ambil daun-daun yang ada ni, tutup bahagian kaki dia, dan dia dikebumikan dalam keadaan yang macam tu. Ini yang cerita kata sahabat-sahabat Nabi, mereka bukan tak boleh dapat duit, mereka tak mau duit tu kerana mereka bimbang duit tu merosakkan mereka. Demikianlah Sayyidina Ali kata, kalau satu orang tu nak duit dan dia dapat duit dan dia nak duit tu untuk digunakan pada jalan Allah, dia juga orang bagus, orang baik, seperti mana bagus dan baiknya orang yang tak mau duit kerana takut duit membinasakan mereka. Maka yang membezakan di antara orang zahid ataupun tidak itu ialah niat dia.
Niat kita ni macam mana betul-betul? Niat kita macam mana? Kalau niat kita kerana Allah, Allah tahu. Maka Allah anggap ini orang yang baik-baik. Dia kata, maka hendaklah engkau, wahai saudaraku, jadikan sekalian gerak-geri kamu dan diam kamu itu ditentukan atas beribadah kepada Allah. Dia kata di sini, dia kata hendaklah kita ni apa pun kita buat kerana Allah. Kita nak marah orang pun kerana Allah. Kalau kita tak mau marah orang pun kerana Allah. Kalau kita nak buat apa pun, dia kerana Allah. Ataupun atas barang yang menolong atas beribadahnya. Ataupun kita buat satu-satu tu kerana dengan kita buat tu, kita boleh mudah beribadah kepada Allah. Kita kerja, kita cari makan, kita cari duit. Duit yang dapat tu memudahkan kita untuk nak buat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita kerja kuat, kita dapat duit, tiap-tiap tahun kita boleh pergi umrah misalnya. Mudah-mudahan kita kerja kuat, kita ada duit, kita boleh sedekah derma, patut-patut yang kita boleh buat. Berbanding dengan orang tak ada duit, tak boleh nak buat benda tu. Mudah-mudahan kita kerja kuat, kita cari duit, dengan duit tu kita boleh bantu sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan kita dan sebagainya. Ini semua bergantung kepada niat. Dia kata kerana yang lebih jauh daripada segala gerak-geri itu daripada ibadah ialah makan dan qada hajat. Maka keduanya itu penolong atas ibadah. Dia kata sampailah kepada makan minum dan buang air. Itu juga menolong kepada ibadah. Contoh, perut kosong boleh sembahyang. Perut kosong boleh sembahyang. Kita tak dapat khusyuk dalam sembahyang. Pasal apa? Pasal kepala ni duk ingat. Duk ingat ni perut kosong, lapar nak pergi makan dan sebagainya. Maka kita tidak boleh tumpu dan kita tidak boleh khusyuk dalam melakukan ibadah. Demikian juga sakit perut. Sakit perut boleh sembahyang, tuan-tuan. Ni berasa senak perut ni, sayang air sembahyang. Tak lagi kalau pergi buang air dulu, nak kena ambil air sembahyang lain pula. Sembahyang dulu lah. Sembahyang kalut-kalut. Pasal apa ni? Perut dah tak boleh tahan. Patut baca Fatihah, baca surah, pakai baca Fatihah saja. Surah pun potong buang. Pasal apa? Pasal sekali lagi nak pergi ke jambat. Bolehkah kita sembahyang? Bolehkah kita beribadat dalam keadaan kita duk tahan daripada nak qada hajat? Maka dia kata benda-benda ni, makan minum pun ada kaitan dengan ibadah, qada hajat pun ada kaitan dengan ibadah. Dia kata kerana makan minum itu membetulkan pinggang. Kita bila makan cukup, apa semua cukup, okey, kita steady, boleh berdiri sembahyang malam dan sebagainya. Yang ni jika seorang itu tidak makan, maka tentulah tidak upaya bangkit. Tak makan, nak bangkit macam mana? Nak buat ibadat macam mana kalau tak makan? Perut kosong, nak berjalan pun tak larat. Maka ketika itu, makan boleh membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Dan qada hajat itu melapangkan perut dan melapangkan hati daripada segala yang memberi bimbang atas ibadah. Kita pergi buang air itu juga boleh membantu kita lapang hati untuk nak melakukan ibadah kepada Tuhan. Kerana jika seorang itu menahan diri daripada qada hajat, maka tentulah sakit perutnya. Duk tahan, macam kita kata tadi, duk tahan. Penyakit batu karang pun boleh kena. Macam-macam boleh kena, duk tahan. Buah pinggang boleh rosak. Rasa nak buang air, duk tahan. Saja duk tahan. Pasal apa? Pasal duk sayang ayam semayang punya pasal. Kerana sayang ayam semayang punya pasal, kita mubarakkan diri kita. Sat lagi, duk ingat dulu tu. Sat lagi kalau pergi, sat lagi batek, mayang kena ambil lain lah, apalah, leceh lah, rambut dah sikat elok dah. Kerana rambut pun boleh jadi pasal. Rambut dah sikat elok dah, sat lagi pergi ambil ayam semayang, dia teronyeh lah, apalah, semua sat lagi nak penat remuh, dia tak mau nak jadi dah lah. Kerana tu, duk tahan, biar ambil, tunggu bagi masuk waktu nak semayang, lepas semayang sat lagi, baru nak pergi qada hajat. Dengan kerana tu boleh merosakkan kita, perut kita sakit dan sebagainya, dan membawa kepada sakit tubuh badan. Kerana benda kecil itu dia bawa pergi jadi banyak cerita. Dia main batu dalam buah pinggang, dia main sakit buah pinggang, akhirnya hati humuk dengan duk atas mesin hemodialisis itu saja. Macam-macam jadi. Maka yang demikian itu memberi bimbang atas berbuat ibadah. Dengan kerana itu dikatakan makan dan qada hajat itu tolong atas ibadah. Jangan kata benda ni dunia, aku tak berkaitan dengan makan ni. Tak boleh. Sebab makan membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Masalah. Dia kata simpan harta dengan niat yang betul. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, apabila ada gerak-geri kamu dan diam kamu itu tertentu niatnya atas buat ibadah, atau atas nak menolong beribadah,
nescaya jadilah dia ibadah pada hak engkau. Kalau kita buat apa pun niat kerana Allah, dapat pahala semua. Dapat pahala semua. Makan ni jangan makan banyak sangat. Kenapa tak lagi makan banyak sangat tak larat nak beribadah. Niat macam tu dapat pahala. Ni aku makan ni pun nak bagi ada tenaga ni. Bila ada tenaga aku boleh banyak lagi beribadat kepada Allah. Makan juga menjadi ibadat kepada Allah. Kita niat macam mana, Allah ganjar kita berdasarkan niat kita. Niat kerana Allah, pahala tu ada. Maka demikian itu, sayogia bahawa ada tiap-tiap barang yang engkau pelihara akan dia, daripada baju, ataupun kain pinggang, ataupun tikar bantai, ataupun pinggan mangkuk, dan bekas-bekas dan sebagainya. Semua benda tu, kalau kita simpan dengan niat untuk beribadah kepada Allah, dapat pahala. Begitu. Kerana sekalian yang demikian itu daripada barang yang berhajat kepadanya dalam agama. Dan barang yang lebih daripada hajat itu, sayogia bahawa qasad dengan dia boleh berguna seseorang daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada halangan daripadanya pada waktu berhajatnya. Simpan pinggan mangkuk banyak dalam rumah. Style orang dulu-dulu. Beli lemari kaca besar tu, atong pinggan. Dia kerja beli pinggan saja. Tapi hari-hari keluarga, anak bini semua duk makan pakai pinggan tin ya. Pinggan pirek, pinggan korel, pinggan apa tu semua duk display, duk atong dalam lemari, syok tengok lagu tu aja. Anak bini ni duk makan pinggan zumbin, duk makan pinggan tin, duk makan pinggan plastik. Tujuan apa tu yang pergi beli pinggan mahal-mahal, elok-elok duk buah dalam lemari tu, tujuan apa? Kalau tujuan dia nak tunjuk tak dapat apa dia, silat-silat hari bulan jadi dosa. Tapi kalau tujuan dia simpan pinggan mangkuk banyak-banyak dalam lemari dia ni, berapa set pinggan tu ada, tujuan dia apa? Esok kalau ada orang nak kenduri kendara, pinggan tak ada, pakai pinggan dia. Kalau itu niat dia, dapat pahala. Dia simpan pinggan tu. Dia macam tu aja dia kata. Tuan-tuan, kita mula-mula belajar agama, hadis yang kita jumpa, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan Tuhan tengok niat. Niat kita apa? Kalau niat kita untuk agama, masya-Allah, Tuhan bagi pahala. Tuhan dia tak ada kira apa. Tapi kalau niat kita bukan untuk nak cari pahala di sisi Allah, habis. Silat-silat benda yang kita himpun menjadi dosa. Maka siapa buat yang demikian itu? Maka ialah orang yang mengambil daripada ulang. Yang ni harta akan isinya dan faedahnya dan geliganya. Kalau boleh kontrol, mana kita jadi macam bomo ulang. Ulang tu boleh bagi manfaat kepada kita. Dan terpelihara ia daripada kena racun ulang itu. Maka tiada memberi mudarat akan dia oleh banyak harta tu. Jadi kalau kita boleh kontrol, harta banyak mana pun, harta tu tak memudaratkan kita. Dia kata. Tetapi tiada dapat demikian melainkan daripada orang-orang yang pada agamanya dan tinggi ilmunya. Orang yang betul-betul harta tak merosakkan dia ni ialah orang yang faham agama. Ialah orang yang ada ilmu. Maka dia reti macam mana nak jaga harta yang ada kat dia. Maka dialah yang mengambil harta atas jalan yang boleh digunakannya dengan dia bagi dirinya dan bagi orang lain. Dan maka harta tu dia guna untuk tujuan nak dapat manfaat bagi dia. Maka ialah yang harus baginya mencapainya. Dan bermula orang yang lain daripada orang yang tinggi ilmu, yakni daripada segala orang awam, apabila menyerupai ia dengan orang yang tinggi ilmu itu pada membanyakkan harta, serta dikatakan akan dirinya menyerupai orang-orang kaya daripada sahabat Nabi SAW, seperti Abdurrahman bin Auf dan lainnya radhiyallahu anhu. Nescaya menyerupai ia akan budak yang melihat akan tukang mentera ulang, yang memegang ulang dan permainkan ulang itu, serta dikeluarkannya geliga ulang itu. Maka budak itu pun turut dipegang ulang sepertinya. Disangkanya, menyangkakan elok rupanya dan tokohnya, dan sedap lembut memegang ulang itu dan menyentuhnya. Tiba-tiba sudahlah dipegangnya dan dimainnya. Dengan seketika itu juga dibunuh akan dia oleh ulang itu. Dia kata jaga baik-baik. Ada orang, dia duk berasa tak apa, cari harta banyak. Pasal apa? Dia duk sebut Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi pun kaya. Dia duk sebut Sayyidina Abu Bakar pun saudagar kaya. Dia duk sebut Sayyidina Umar pun saudagar kaya. Dia duk sebut macam tu. Tapi dia bukan Sayyidina Abu Bakar. Dia bukan Sayyidina Umar. Dia bukan Abdurrahman bin Auf. Dia cuma tahu cerita. Dia tahu cerita Sayyidina Abu Bakar. Dia tahu cerita Sayyidina Umar. Dia tahu cerita Sayyidina Abdurrahman bin Auf.
tapi dia bukan depa. Maka dia duk ingat dia macam depa. Dia duk ingat dia boleh cari harta dan boleh kontrol harta. Bila dia dapat aja harta tu membinasakan dia. Dia duk perasan macam dia boleh jadi depa. Sebenar-benarnya dia tak boleh nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar, macam Sayyidina Umar, macam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia tak boleh jadi. Bila dapat saja harta tu merosakkan dia. Ada juga orang macam tu. Dia duk tahu, dia duk kata betul, tak apa, dia kata bukan salah kalau kita ada harta. Sayyidina Abu Bakar dulu pun kaya, dia duk sembang lagu tu. Tapi bila Tuhan test dia, Tuhan bagi harta kat dia, dia rosak. Dia rosak. Pasal apa? Pasal dia bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata hanya orang yang mati kena bunuh ulang itu. Tahu kan ia kena bunuh ulang bisa ulang. Tetapi kena bunuh oleh bisa ulang. Tetapi harta itu tiada seorang itu tahukan dirinya kena bunuh oleh hartanya. Dia kata kita kalau dengar ulang kita tahu. Ulang ni boleh membunuh kita. Tapi kita selalu terlupa bahawa harta pun boleh membunuh kita. Dia macam tu. Dengar ulang senang orang tahu. Ulang nampak orang lari. Tapi dengan harta orang tokang. Pasal apa? Pasal dia tak tahu bahawa harta tu kadang-kadang dia macam ulang juga. Dia boleh membinasakan kita. Begitu. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi qulil umur lil mu'min. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan kepanjangan umur bagi seorang mukmin. Ini pula dia nak cerita orang umur panjang. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya besar tuah orang yang panjang umur serta tinggal di dalam taat kepada Allah. Dia nak beritahu, dia kata siapa yang terpilih untuk jadi orang yang umur panjang, dia dapat tuah besar. Bukan semua orang boleh dapat umur panjang. Lagi moden dunia ni, lagi ramai orang mati muda. Lagi moden dunia ni, lagi ramai orang mati muda. Contoh dia apa? Dunia makin moden, makin ramai orang boleh cipta senjata. Hari ini tengok di Palestin tu budak berapa tahun? 8 tahun ke 10 tahun. Yahudi tembak kepala berkecah. Yahudi tembak kepala dia berkecah. Lagi moden dunia ni, lagi teknologi yang dicapai oleh manusia tinggi, lagi ramai orang mati muda. Demikian juga lagi manusia pandai, manusia reka bahan-bahan kimia, ubat untuk nak buat bagi jadi macam-macam benda. Buah tak masak, dia ambil satu bahan kimia, buah tu jadi macam masak. Kita makan buah tu nampak macam makan buah, tapi bahan kimia tadi sudah masuk dalam buah. Maka buah tu, buah yang mengandungi bahan kimia, bila kita makan pun menjadi sebab musabab, menjadi punca kepada kita mati muda. Banyak bahan kimia lah ni. Anak-anak kita pergi beli macam-macam ni, makanan ringan apa semua ni, tu semua tu bahan perasa, ada duk bubuh dalam tu semua tu nak bawa bahaya kepada kesihatan orang. Punca jadi sakit kanser, punca jadi macam-macam, semua mai daripada bahan-bahan kimia yang terhasil daripada otak manusia yang semakin pandai. Makin maju, makin pendek umur orang. Allah Subhanahu wa ta'ala dah atur macam tu. Allah dah atur macam tu. Makin maju, umur 40 boleh kena lemak jantung mati. Makin maju, boleh reka motor bagi laju lagi, aksiden umur 17 mati. Lagi maju, lagi pendek umur manusia. Maka dalam keadaan dunia yang macam ni, siapa yang ditakdirkan Allah panjang umur, dia kata orang ni betul. Orang ni orang yang betul. Maka jadilah dia sebaik-baik manusia. Dengan dalil khabar daripada Nabi SAW. Yang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah ibn Busrin, bukan Bush. Kata zaman Nabi pun ada Bush, bukan Bush. Bus Basindra, Busrin. An Abdullah ibn Bus anna A'rabiyan qala ya Rasulullah man khairun nas? Qala man tala umruh wa hasuna amaluh. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW. Nama sahabat itu ialah Abdullah bin Bus radhiyallahu anhu. Bahawasanya satu orang Badui telah bertanya dia kepada Nabi SAW,
siapakah orang yang lebih baik untung nasibnya di akhirat? Satu Arab Badui jumpa Nabi, dia tanya Nabi. Dia kata di akhirat esok orang yang paling beruntung siapa? Siapakah orang yang paling beruntung di akhirat esok? Lalu kata dia, ya Rasulullah, siapakah yang lebih baik dan lebih beruntung di negeri akhirat esok? Jawab Nabi, iaitu orang yang panjang umur dan bagus amalnya. Nabi kata orang yang beruntung ialah orang yang panjang umur dan dia ni satu orang yang soleh, satu orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa panjang dipenuhi dengan beribadat, ini orang baik. Nabi kata. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib daripada ini wajah. Dan pada bab ini ada riwayat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Hurairah dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Masalah, dia kata panjang umur serta baik amal. Telah lalu satu hadis menunjukkan orang yang lebih baik dan lebih beruntung daripada segala orang itu ialah orang yang panjang umur serta elok amalnya. Yakni banyak taat kepada Allah. Tuan-tuan, kita kalau sekiranya kita jadi orang yang sampai umur 70, 80 dan sampai umur 70, 80 kita satu orang yang tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Ini cukup baik. Ini cukup baik. Allah bagi dekat kita umur sampai 60, sampai 70, sampai 80, kita adalah orang yang tidak pernah tinggal tahajud setiap malam. Ini cukup baik. Kita adalah orang yang tidak pernah tinggal sunat qabliyah subuh. Selama umur tu tak pernah tinggal. Ini cukup bagus. Kita satu orang yang kok mana pun seminggu ambil sehari puasa sunat. Kok mana pun sebulan ambil juga 2 hari, 3 hari puasa sunat. Sampai umur 60, 70 kita istiqamah dengan amalan tu. Untung orang-orang yang dapat umur panjang dan amal dia baik macam ni. Untung. Jangan cakap tentang bukan senang. Bukan senang. Nak istiqamah tu bukan senang. Nak puasa sunat senang. Tapi nak istiqamah, nak sentiasa buat tu susah. Sekali-sekala nak buat senang. Tapi nak jadikan amalan itu amalan yang istiqamah, tak pernah miss, itu susah. Maka siapa yang boleh buat, umur panjang yang Tuhan bagi kat dia tu membawa kebaikan dan keberkatan untuk dia. Dan tiada berbuat jahat daripada apa yang ditegah Allah. Dalam tempoh masa tu tak buat jahat apa. Tak ada saja-saja nak pergi bagi sakit hati orang. Tak ada saja-saja nak pergi ambil harta orang. Tak ada saja-saja nak pergi buat khianat, buat naik orang. Tak ada. Sepanjang masa tu dia satu orang yang betul-betul jaga perintah Allah. Dia tak buat benda yang Tuhan larang. Maka taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa yang disuruh Allah daripada segala yang wajib dan sunat, itu yang dikerjakannya. Hak mana wajib, hak mana fardu, tak pernah tinggal. Hak mana sunat ni sedaya upaya cuba buat. Yang ni menurut segala waktunya dan segala kelapangannya. Sentiasa dia penuhi masa lapang dia dengan buat ibadah kepada Allah. Tentu saja kita tanya, kita ni macam mana ni? Kita ni macam mana? Dalam seminggu ada tak ada? Kita tak baca Quran langsung. Jadi kita tanya diri kita, kita ni hadut mengaji rajin ni. Hadut main masjid ni. Nampak di tempat kerja pada bercakap pasal agama ni. Ni kita ni. Ada tak ada seminggu kita tak baca Quran langsung? Ada tak ada? Cuba muhasabah diri kita. Takut tuan-tuan nak kata tiap-tiap hari, takut kata seminggu. Daripada jemaat ke jemaat tu, ada tak ada berlalu seminggu kita tak baca Quran langsung. Langsung tak buka Quran baca. Ada ke tak ada? Kalau ada, tak cantik kita ni. Kalau kerap, karut kita ni. Kerap, duk habis seminggu, sebulan. Sebulan sedang-sedang tak baca Quran langsung. Karut kita ni. Ini benda yang agama nak suruh kita muhasabah. Dia kata orang yang baik itu ialah orang yang panjang umur, tapi panjang umur itu diisi dengan beribadah kepada Allah. Tu orang baik. Kita hari ni ada tak ada ciri-ciri kebaikan tu, ada tak ada pada kita? Maka di sini satu hadis lagi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menerangkan orang yang lebih baik dan orang yang lebih jahat. Ni dia kata ada hadis, kita baca sekali lagi.
Nabi terang siapa orang baik, siapa orang jahat. Iaitu katanya an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Qala man tala umruh wa hasuna amaluh. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Bahwasanya seorang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya dia kepada Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih baik nasibnya dan lebih untung tuahnya di akhirat? Satu orang pergi tanya Nabi, siapakah orang yang paling bertuah dan beruntung di akhirat? Jawab Nabi, iaitulah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Nabi kata orang yang bertuah, orang yang beruntung, orang yang bagus ialah orang yang panjang umur dan dia sentiasa penuhkan umur dia tu dengan buat amal baik kepada Allah. Itu orang baik. Yakni sepanjang-panjang umurnya itu tidak dia buat maksiat. Sepanjang umur dia bukan orang jahat. Tanya siapa pun orang kata dia baik. Dia kenal lagu tu. Tanya siapa pun orang kata dia baik. Musuh dia pun tak suka, tapi kata dia baik. Yang tak suka tu bab lain, tapi dia ni baik. Dia satu orang yang cukup baik. Bahkan sentiasalah dia di dalam taat. Maka dengan sebab panjang umur serta di dalam taat itu, maka sudahlah kaya ia di akhirat oleh tekun ia mengadakannya semasa di dunia. Masa di dunia dia tekun buat ibadah. Bangkit pagi sebelum sembahyang subuh, sunat qabliyah subuh 2 rakaat, tak pernah tinggal. Tuan-tuan ingat balik Nabi kata apa? Kita dah baca hadis dulu. Nabi kata sembahyang sunat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nak bercakap apa tentang dunia ni? Nak bercakap tentang RM2? Nak bercakap tentang rumah besar? Nak bercakap tentang kita ni jadi masyhur, jadi popular? Nak bercakap pasal kita ada tanah banyak? Itu semua kebaikan dalam dunia. Semua tu kalau nak dibandingkan dengan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik, Nabi kata. Dan Nabi SAW pernah terjaga, jaga-jaga dan nak habis dah waktu subuh. Nabi sembahyang juga sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Kalau sekiranya dia jadi satu orang yang tekun buat benda tu, seumur-umur hidup dia buat benda tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala anggap dia sebagai orang yang beruntung di hari akhirat esok. Dan jadilah dia orang yang setuah-tuah orang, dan bahagia dia sehabis-habis bahagia di akhirat itu. Tuan tengok amal yang sedikit tetapi pahalanya sangat besar. Kata dia, qala fa ayyun nasi syarrun? Qal man tala umruh wa sa'a amaluh. Dan kata laki-laki itu lagi, siapa pula orang yang lebih jahat ya Rasulullah? Jawab Nabi, siapa yang panjang umur tapi jahat amal dia. Nabi kata ni orang paling tak guna, paling jahat. Tuhan bagi kat dia umur panjang sampai 60, 70, 80 boleh hidup lagi, tapi diisinya umur tu dengan kejahatan dia. Tidak ada kebaikan pada diri dia. Yang ni siapa yang umur panjang dan tinggal ia di dalam sepanjang umurnya itu buat barang yang ditegah Allah. Umur dah 70 lebih, 80 lebih dah, dia minum arak tak boleh berhenti lagi. Umur 70 lebih, 80 lebih dah, sembahyang 5 waktu tak boleh cukup lagi. Tak boleh tu nak dapat 5 waktu sehari tu, tak boleh. Umur dah 50 dah 60 dah, tak boleh tak boleh nak buat 5 waktu tu, tak boleh buat. Hari ni subuh terlepas, esok asar terlepas, lusa Aisyah terlepas. Dia tak boleh nak dapat satu hari 5 waktu sembahyang. Hak tu pun tak boleh buat. Umur dah 70 dah. Ini orang jahat. Dia kata di hari akhirat esok dia jadi satu orang yang sangat rugi. Tak ada untung pada diri dia. Dan tiada diperbuatnya barang yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dialah orang yang celaka di negeri akhirat esok. Dia orang yang paling celaka di akhirat esok. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah panjang umur di dalam taat itu kurnia daripada Allah. Tengok tuan.
Orang yang boleh dapat macam tu, boleh dapat umur panjang, kemudian umur tu diisi dengan amal kebaikan. Yang ni anugerah Tuhan. Bukan semua orang boleh buat. Ini anugerah Tuhan. Tuan-tuan tengok, ada orang sakit. Tapi dalam duk sakit tu Quran duk baca. Dalam duk sakit tu Quran duk baca. Dalam duk sakit tu bangkit, jalan, pegang-pegang dinding, dia ambil ayat semayang tak tinggal. Ada orang boleh macam tu. Ada orang sakit, dia main dengan nyanyuk, dia main dengan terlupa semayang, dia main. Nampak? Tuhan tak anugerah dekat dia. Husnul khatimah tu Tuhan tak anugerah dekat dia. Benda ni dia berkait dengan amalan kita masa muda. Dia berkait dengan amalan kita masa muda. Kita daripada muda memang duk jaga benda ni sendiri, benda tu sampai habis umur dia jadi. Kita daripada muda, kita jenis orang yang halal balai dia buat cincai dengan soalan ibadah ni, dengan soal ni semua kita buat main-main, kita buat takak-takak buat, jangan Tuhan marah kita sudah. Lagu tu punya perangai kita, tua esok dia tak boleh nak lajak benda ni. Tak boleh nak lajak. Sakit sikit tak semayang dah. Sakit sikit tak semayang dah. Nak gagah bangkit suara kaki turun katil, nak jalan pimpin-pimpin pi bilik ayak nak dia semayang pun dia rasa berat kan. Dia kata aku sakit, Tuhan bukan tak tahu aku sakit, dia tak mau semayang dah. Pasal apa? Pasal masa muda dia tak berat soalan ibadah. Bila tua dia jadi macam tu. Dia balik main, PN lama dia tu balik main balik. Yang ni yang kita takut tuan-tuan. Yang ni yang kita takut. Itu sebab pada muda benda ni bagi lajak. Orang yang menjadi kebiasaan dia, habis sembahyang subuh buka Quran baca, habis sembahyang subuh buka Quran baca. Orang yang kebiasaan dia macam tu, bila dia tak baca, dia rasa macam ada tak kena dekat dia dalam hari. Kebiasaan dia, bangkit sembahyang subuh, masa awal lagi nak pergi kerja, ada time lagi, buka Quran baca. Tak boleh baca semuka pun, baca 2-3 baris, 2-3 ayat cukup. Baca juga, buka Quran baca. Orang yang macam ni, kalau dia tak baca Quran satu hari, dia rasa ada benda dia tak buat hari ni. Dia duk rasa ada benda tak buat. Macam mana kita ni lagi tak semayang, dia rimai. Lagi tak semayang, kita rimai. Kita dah bisa masuk waktu semayang. Main satu hari, orang perempuan kita ajak pergi kedai beli barang. Pergi beli barang, waktu dah masuk dah, dia duk beli barang lagi. Kita lemah lah. Bukan kita lemah dia duk pergi belanja duit tu, bukan lemah tu, lemah dia tak sembahyang lagi ni. Asyak dah masuk dah, 5.30 dah dia duk beli lagi, kita lemah lah. Kita pergi kata cukup lah ni, dah 5.30 lah ni, asyak tak sembahyang lagi, kita lemah. Lemah itu bagus. Pasal apa? Pasal kita dah biasa, time tu kita dah sempurna dah sembahyang, tapi oleh kerana tak buat lagi dia lemah. Lemah itu bagus. Lemah itu bawa main dalam bab baca Quran ni, bagi lemah. Dah habis semayang tak baca Quran, tentu bangkit kalau nak kena keluar awal pergi mana hari ni. Dulu orang kita tu rasa lemah ni. Pasal apa? Pasal Quran tak baca hari ni. Kalau ada perasaan tu, lemah hati kita ni, lemah dengan Quran. Hati kita ni dia manis dengan Quran. Nak bagi jadi lagu tu. Kalau boleh dapat benda yang macam ni, Nabi SAW kata ini orang baik. Dia orang yang beruntung di hari akhirat esok. Bila sahaja sahabat tanya siapa orang yang jahat, Nabi kata orang yang panjang umur dan jahat amal dia, ini orang jahat. Nabi kata panjang umur dalam taat itu kurnia daripada Allah. Sesungguhnya untung rugi itu kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadi orang untung ke nak jadi orang rugi di akhirat, ini Tuhan yang bagi kat kita. Ada orang Tuhan tak mau bagi kat dia, maka rugi dia di akhirat itu. Tuhan tak mau bagi keuntungan dekat dia, maka telah ditakdirkan daripada azali lagi akan yang demikian itu. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Katanya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan yadhinnu bihim 'anil qadli wa yutilu a'marahum fi husnil 'amal wa yuhsinu arzaqahum wa yuhyihim fi 'afiyah wa yaqbidu arwahahum fi 'afiyatin 'ala al-furush wa yu'tihim manazil asy-syuhada. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada bagi Allah Subhanahu wa taala beberapa hamba yang dijauhkan mereka itu dari sebab mati kena bunuh. Itu dia. Nabi kata, dalam ramai-ramai manusia ni ada orang yang Tuhan tentu dia akan mati kena bunuh. Ada orang Tuhan tentu dia tak akan mati kena bunuh. Orang hak Tuhan tentu kata dia akan mati kena bunuh, Tuhan buat aku mana? Dia akan mati kena bunuh. Sama ada kena bunuh tu kerana dia duk berjihad, macam orang di Iraq, macam orang di Palestin, mati kerana mempertahankan negara dia, kerana mempertahankan agama dia daripada Yahudi dan sebagainya, mati kerana tu, maka mati tu mati kena bunuh, syahid. Satu. Ataupun hak duk jadi di Malaysia banyak-banyak ni, mati kena bunuh biasa aja. Pasal apa? Orang nak sambung kita, maka dia mai bunuh kita. Pokok pangkainya mati kena bunuh. Orang yang nak mati kena bunuh ni, Tuhan dah tentu dah, dia akan mati kena bunuh. Satu. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dia dijauhkan daripada sebab mati kena bunuh. Sahabat Nabi yang duk turun perang sama dengan Nabi tu, mai perang Badar pun dia turun, mai perang Uhud pun dia turun, mai perang Khandaq pun dia turun, mai perang apa pun dia turun. Tapi last mati di rumah juga. Tak mati kena bunuh dalam medan perang. Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang macam tu. Maka disebut dalam hadis ni, dia kata inna lillahi ibadan, sesungguhnya bagi Allah ni ada banyak hamba yadhinnu bihim anil qatl, ada di kalangan mereka ni yang dijauhkan mereka daripada mati kena bunuh. Walaupun perang berapa kali pun mereka tetap tak ditakdirkan mati syahid, mati kena bunuh. Maka terpelihara kesihatan mereka itu. Mereka ni alhamdulillah sihat. Pergi turun perang Badar pun cedera, calak-calak, luka sikit, sebanyak balik sihat, tak ada apa. Mai perang Uhud turun pergi duduk barisan depan, lawan pumpang, tak mati juga, cedera sikit-sikit, luka-luka, balik mai sihat balik dan sebagainya. Ditakdirkan Allah mereka ni sihat. Dan jauh mereka itu daripada segala kejahatan pada segala perangainya. Dan Allah takdirkan mereka ni orang yang perangai baik. Mereka duk pergi perang tapi tak ditakdirkan mati syahid. Tapi mereka ni orang baik. Dijauhkan mereka ni daripada perangai tak elok. Mereka ni orang yang baik-baik. Begitu. Maka panjang umur mereka itu di dalam amal yang baik. Dan mereka ni sentiasa hidup sebagai orang baik. Amal taat kepada Allah. Dan diperelokkan Allah akan rezeki mereka itu. Bahkan bukan setakat mereka ni perangai baik, rezeki pun Allah bagi. Alhamdulillah, hidup senang, hidup lapang, sihat, rezeki duit ringgit pun ada. Begitu. Dan dihidupkan mereka itu di dalam sihat afiat. Dan diambil nyawa mereka itu di dalam sihat afiat juga. Yakni di atas tempat tidur di rumahnya, di hadapan segala keluarga ada. Dan di depan segala anak isterinya. Dan diberi Allah akan mereka itu darjat orang-orang yang mati syahid dengan kurnianya dan juga dengan kemurahannya. Maka orang macam ni Allah bagi dekat mereka pahala seumpama pahala syahid. Di kalangan sahabat Nabi kita tengok berapa ramai daripada sahabat Nabi yang tak mati dalam perang. Mai perang Badar turun tak syahid. Mai perang Uhud turun tak mati syahid. Mai perang Khandaq turun tak mati syahid. Mereka panjang umur, balik rumah hidup sihat, rezeki pun ada, alhamdulillah, hidup senang dan sebagainya. Dan ditakdirkan mati atas katil. Di depan anak bini semua duk ada keliling, duk ada di tepi dia. Pada masa tu dia habis umur. Walaupun begitu, walaupun dia tak mati di medan perang, walaupun dia tak mati syahid, dia ni hidup sebagai satu orang yang baik. Tidak pernah buat satu benda jahat. Hidup sentiasa hidup sebagai orang yang saleh, orang yang beriman kepada Allah. Mereka ni walaupun mati atas katil depan keluarga, Allah bagi dekat mereka pahala seumpama orang yang mati syahid. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksudnya dia nak beritahu dekat kita, perangai bagi elok, amalan bagi baik. Kita jaga diri kita buat benda-benda macam ni, kita tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tu aja. Duk ingat nak sakit hati kat orang, potong buang. Duk ingat nak iri hati, nak dengki, nak apa kat orang, potong buang. Duk ingat nak busuk perut kat orang, potong buang.
Benda ni semua benda tak baik, benda yang kita buat mendatangkan dosa. Potong buang. Duk berasa segan baca Quran, ambil Quran baca. Duk berasa segan nak buat sembahyang sunat, sembahyang sunat. Kita lawan benda-benda tak elok dalam diri kita. Duk ingat kata kita buat benda yang elok, hati duk ingat tak buat, lawan kita buat benda elok tu. Macam ni punya training duk ada dalam diri kita, Allah akan bagi dekat kita pahala seumpama pahala orang yang mati syahid. Dia kata. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi fana'i a'mali hadhihi al-ummah ma baina 60 wa 70. Yang ni. Dia kata itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang umur umat Muhammad ini antara 60 dan 70 tahun. Dia nak beritahu dekat kita, dia kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kebanyakannya di antara 60 dan 70 tahun. Dia kata. Maknanya kalau kita dapat lebih daripada tu, itu bonus anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sendiri 63. Nabi Muhammad sendiri 63. Sahabat-sahabat Nabi pun kebanyakannya sekitar umur tu aja. Kita kalau lebih daripada 70, lebih daripada 70, itu bonus. Maka hargailah bonus yang Allah bagi itu dengan habis masa kita guna untuk ibadah kepada Allah sebagai tanda syukur kita pada Tuhan. Tuhan bagi kat kita lebih daripada purata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu kita akan tengok fi taqarrubiz zaman, cerita masa yang menjadi semakin singkat. Lepas itu dia pi ma jaa fi qasril amal, cerita tentang kita ni hendaklah pendekkan angan-angan. Angan-angan jangan panjang sangat. Cita-cita tak apa, tapi jangan angan-angan. Cita-cita lain, angan-angan lain. Dia akan terang dekat kita apa dia cita-cita, apa dia angan-angan. Angan-angan ni tak mau bagi panjang sangat. Pasal apa? Panjang angan-angan merosak dan membinasakan kita. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu nanti. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارف وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرفوعا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.